Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni kita nak bawa isu pasal Muhyiddin dan juga ahli-ahli parlimen daripada PAS pun mereka dah bersuara. Tambah-tambah orang muda di dalam parti PAS, mereka tidak bersetuju dengan Muhyiddin Yassin kerana sepatut-patutnya bakal Perdana Menteri dan calon Perdana Menteri wajiblah menjadi ketua pembangkang. Tapi Muhyiddin ni tidak terkedepan untuk menjadi ketua pembangkang. Apa yang dia takut sangat ni? Kemungkinan besarlah dia takut nak hadap Anwar Ibrahim. Sebab kita pun tahu hujah-hujah Anwar Ibrahim dan perkataan ucapan Anwar Ibrahim boleh mengakibatkan sesiapa saja yang akan koyak, rabak, sakit hati, terus terkedu dan terdiam. Setiap soalan-soalan yang dikemukakan ataupun provokasi ataupun apa-apa je persoalan kepada Anwar Ibrahim jawab semua pakat koyak, rabak, terkedu nak abang pihak abang. Jadi geng, aku akan bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar ucapan dan juga hujahan daripada Iswardi Moni soal ni. Adakah Muhyiddin berani terkedepan? Dan hampa boleh tengok sekejap Iswardi dia akan bentangkan kepada kita sewaktu kerajaan tumbang. Dan Iswardi pun pernah bercakap pengkhianat wajib akan dikhianati. Dan Iswardi pun dia akan bentangkan balik kepada kita ni apa yang berlaku sewaktu 2020 dengan berlaku lockdown, dengan berlaku masalah di dalam negara kita, dengan wabak yang berlaku, dengan pengurusan yang gagal di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin. Memang bermasalah kalau di bawah kerajaan pengkhianat ni nak abang pergi gambar. Sehingga kan sekarang ni pula disebabkan Muhyiddin punya tim di dalam Perikatan Nasional, tiba-tiba Muhyiddin punya budak-budak ni pergi sokong Anwar Ibrahim pula. Muhyiddin Yassin dia terluka. Dia terluka sehingga kan dia boleh kata yang menyokong Anwar Ibrahim ni adalah geng-geng yang tak berhati perut. Allahu Akbar. Dia punya sakitnya hati. Tapi dia lupa. Dia pernah lakukan, Muhyiddin Yassin pernah lakukan perkara yang tak berhati perut terhadap negara dan terhadap rakyat. Muhyiddin kata 5 orang, 4 orang ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim itu pengkhianat terhadap rakyat di parlimen mereka dan tidak berhati perut terhadap rakyat di parlimen mereka. Tapi Muhyiddin Yassin sebelum hang nak kata lagu tu, sila kata kat diri hang tu sendiri, wahai Muhyiddin Yassin, hang dah lah pengecut Muhyiddin. Hang dah lah hang tak berani hadap Anwar Ibrahim. Hang dah lah hang tak berani jadi ketua pembangkang. Hang dah lah tak ada telok nak abang ambil gambar. Nak hadap Anwar Ibrahim pun takut. Cuba abang tengok, apabila Anwar Ibrahim tak ada di dalam sidang parlimen, oh bukan main gift, sembang, pumpam. Bila Anwar Ibrahim ada di dalam sidang parlimen, dia nak bangun bertanya pun takut. Hampa perasan tak? Hampa perasan tak? Siapa yang pengecut, siapa yang pengecut mudah cakap. Dan yang tidak berhati perut itu kena balik kat Muhyiddin Yassin. Hang kena ingat Muhyiddin, hang pernah khianat orang, hang khianat, hang beli orang, hang buat macam-macam dan hang nak jadi Perdana Menteri. Awak, penyokong-penyokong Pakatan Harapan, pengundi-pengundi Pakatan Harapan ni memang sukalah kalau hang nak jadi Perdana Menteri. Now, pengkhianat akan dikhianati dan telah dikhianati dan 17 bulan saja Muhyiddin Yassin bertahan. So, jom sama-sama kita dengar apa hujah daripada Iswardi Moni dan kita dengar sama-sama Iswardi Moni bentangkan apa yang berlaku pada tahun 2020 sewaktu Pakatan Harapan tumbang dan naiknya Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan tubuhnya kerajaan Perikatan Nasional. Jom sama-sama kita dengar. Menarik Muhyiddin sepatutnya jadi ketua pembangkang, kata Syahir. Sokongan 4 ahli parlimen PN tidak akan beralih arah sekiranya tanggungjawab sebagai ketua pembangkang digalas oleh pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bekas Ketua UMNO Bagan Johor Bahru, Tan Sri Syahrir berkata jika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisi jawatan ketua pembangkang, tentunya beliau dapat benar-benar memimpin ahli-ahli parlimen PN dalam parlimen. Menurutnya, kehadiran pemimpin mereka di Barisan Hadapan Perang Politik di dalam Dewan Rakyat pastinya akan merangsangkan mereka. Ini adalah satu sebab mengapa ahli parlimen itu tidak segan-silu beralih sokongan kepada kerajaan. Sepatutnya beliau pegang jawatan ketua pembangkang dan tidak serahkan kepada Hamzah Zainuddin.
Jelasnya kepenjangan yang sama juga berlaku apabila Presiden UMNO yang juga pengerusi BN, Datuk Seri Ahmad Zahid, menyerahkan jawatan Ketua Pembangkang kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kecelaruan dalam UMNO dan BN turut juga tercetus sehingga Ismail Sabri sebagai naib Presiden pula yang menjadi Perdana Menteri ke-9. Okey. Maksud Syahrir di sini tuan-tuan begini. Ujung dia berkemungkinan lah keempat-empat pemimpin ini akan berfikir. Keempat-empat pemimpin ini akan berfikir. Kenapa aku nak sokong pasukan yang ketua dia sendiri pun tak berani nak ke depan? Faham maksud saya tak? Dia akan fikir, macam mana, kenapa aku nak sokong satu pasukan yang ketua kami sendiri tu pun tak berani ke depan? Dia ada satu buku, apa orang kata, ditulis oleh Simon Sinek, salah seorang leadership guru. Dia mengatakan why leader it last, dan kenapa a leader adalah seseorang yang mengorbankan diri dia untuk kepentingan kumpulan dia. Tapi dalam kes ini, kumpulan dia dikorbankan untuk kepentingan diri dia. Itu yang berlaku. Dan disebabkan oleh perkara tersebut menyebabkan apa orang kata, ramai di antara mereka melarikan diri. Ramai di antara mereka yang merasakan bahawa perlu tidak, macam tak nampak hala tuju. Tak nampak hala tuju ni ke mana? Diorang ni ke mana sebenarnya? Kan, diorang tak nampak hala tuju parti itu ke mana? Bersatu itu ke mana? Kan, diorang tak nampak di mana mereka akan pergi selepas ini, dalam isu ini, dalam pertembungan ini dengan Barisan Nasional, dengan Pakatan Harapan. Diorang tak nampak. So kenapa? Sebab ketua mereka sendiri pun takut nak pergi ke depan. Ketua mereka sendiri pun takut nak pergi ke depan. Itu masalah dia. Dan yang menariknya tuan-tuan, orang bersatu bila dah lah melompat, bukannya dia nak pujuk ke nak apa. Dia kata apa? Kita baca. Orang macam ini khianat, tiada hati perut bersatu. 4 ahli parlimen bersatu yang menyokong Perdana Menteri dicabar meletak jawatan dan bertanding sebagai calon bebas bagi menguji tahap sokongan yang diraih mereka. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata 4 ahli parlimen itu telah mengkhianati pengundi dan penyokong parti. Mereka ini bijak, nak jadi wakil rakyat tetapi tak nak jaga kawasan. Kononnya bila kita pecat mereka, mereka jadi bebas dan tak ada tanggungjawab. Macam saya katalah. Saya fikir orang macam ni khianat, tiada hati perut dan tak fikir kerja keras jentera yang dia dah beri dia kemenangan, katanya. Oh, dia kata tak berhati perut. Tak berhati perut. Ini tak patut. Orang kata pengkhianat. Tak berhati perut, keluar macam tu saja beri sokongan. Tak berhati perut. Sedangkan orang dah bagi undi pada dia. Tak berhati perut. Tuan-tuan, saya baca kenyataan pada 24 hari bulan Februari. 24 hari bulan Februari tahun 2020. Kan? 24 hari bulan Februari tahun 2020. Bersatu keluar Pakatan Harapan. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, keputusan itu dibuat dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dalam mesyuarat khas diadakan pada 23 Februari lalu. Semua ahli Dewan Rakyat dari Parti Bersatu juga dengan ini keluar Pakatan Harapan. Semua mereka menandatangani akan bersumpah untuk terus menyokong dan beri kepercayaan kepada Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia, katanya. Saya ulang. Semua ahli Dewan Undangan Bersatu, Dewan Rakyat daripada Bersatu, dengan ini keluar dari Pakatan Harapan. Tuan-tuan, siapa yang tak berhati perut? Siapa yang tak berhati perut? Pada tahun 2019, waktu kita menghadapi serangan yang teruk, keluar daripada kerajaan pada waktu itu dengan alasan tak nak bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Keluar. Tarik sokongan. Tumbang kerajaan. Sekurang-kurangnya ini tak tumbang kerajaan, tuan-tuan. Ini kerajaan makin kukuh. Lagi bagus. Yang itu tumbang kerajaan. Pelabur lari. Investor tak berani. Pop, tup, nasib baik. Bukanlah nasib baik. Tapi terus PKP pada waktu itu. Balasan Tuhan, kan? Siapa yang tak berhati perut? Siapa yang tak berhati perut pada waktu itu? Yang menariknya, ada satu video saya buat, tuan-tuan. Video ni saya buat pada tahun 2021. Rambut saya pun macam ni rupa dia. Mana audio ni? Ni.
Okay, saya nak share video ni saja. Saya share 2021. Saya rasa ni sebelum tumbang ke selepas tumbang Ya, lepas tumbang ke sebelum tumbang, saya tak ingat. Muhyiddin Yassin kepada Ismail Sabri. Ya, dalam hidup ni jangan hianat dengan orang. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau dia BN, ya saya lawan dia kerana dia BN, tak apa. Lepas tu pilihan raya kita lawan lagi, kan? Kalah kita lawan lagi pilihan raya. Saya berapa pilihan raya dah saya lawan sejak saya balik daripada Malaysia 2004, 2008, 2008, kemudian PRK, kemudian PRU 13, PRU, semualah yang mana ada pilihan raya saya akan, mana yang saya boleh bantu saya bantu. Kita lawan dan kita lawan dalam pilihan raya. Bila dia jadi kerajaan, dia jalanlah jadi kerajaan, tak ada masalah. Cuma yang saya benar-benar orang kata apa, bernanah hati saya ni apabila dia khianat. Itu keyword dia tuan-tuan. Khianat, pengkhianatan. Dan bila lepas saya live, saya kata, lepas syaratan tu berlaku, saya kata macam ni, cari balik video saya kata apa, mereka akan dikhianati bukan oleh orang luar, oleh orang di dalam kerajaan mereka sendiri, oleh mereka di dalam kelompok mereka sendiri. Sebab apa? Dia akan kata, kalau dengan kawan kau pun kau boleh khianat, ini kan pula dengan kami yang bukan kawan kau. Dia akan bagi tahu Azmin, dengan kawan 20 tahun yang kau berjuang pun kau boleh khianat. Dia bagi tahu dengan Muhyiddin Yassin, dengan kawan yang dalam UMNO berpuluh tahun kau boleh khianat. Ini kan pula kami dalam UMNO ni, kamu nak setia. PAS mencakap macam tu. Akhirnya UMNO yang khianat tuan-tuan. Kita boleh tengok suasana tersebut. Dan saya bawakan suasana tangisan. Lepas dia orang menang pada malam itu, tangisan. Sedan masa tu. Saya tengok video ni, orang hantar video ni kat saya. Dan orang yang hantar tu pun saya dah tulis nama dia dalam saya punya page tadi kan. Orang tu dia kata Is, tengok kan. Dan dia punya bos pun ada kat situ. Kita tengok video. Tangisan sedu sedan menjadi syair cinta, terasa ingin sentuh. Sini. Mama. Sini. Video pengkhianat ya tuan-tuan. Nampak? Nangis. Nusantara tu. So itu yang berlaku tuan-tuan. Inilah dia pengkhianatan yang berlaku. Inilah juga yang berlaku tuan-tuan. Dan salah siapa? Salah PH ke? Saifuddin kata PH cadang MP langgar keputusan whip, parti hilang kerusi, tetapi PN yang tolak. PN sendiri menentang cadangan PH untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti, kan? Yang lebih ketat bagi membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi sekiranya pendirian mereka bertentangan dengan whip parti masing-masing. Perkara ini didedahkan oleh Susah Agung PKR Saifuddin Nasution yang menganggotai Jawatan Kuasa Teknikal bagi mengubal akta berkenaan bersama dua lagi wakil PH, Gobind Singh dan juga Hanifah Maidin pada 2022. Pendirian PH, tindakan MP bertindak bertentangan keputusan whip parti di dalam Dewan dalam perkara seperti undian bajet, usul undi tidak percaya apa-apalah, adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil diadakan. Juga MP yang dipecat kerana melanggar disiplin dikira hilang kerusi. PN pada masa itu diwakili Hamzah dan Taqiyuddin, PN tidak setuju dengan cadangan PH di atas, katanya. Sama juga perkara ini disebut oleh KJ. Kan KJ juga sebut perkara yang sama. Kan bahawa menurut draft asal dianggap bahawa telah melanggar undang-undang dan kena kosongkan kerusi. Mereka tahu tak ironi dia? Bila dibawa ke Jabatan Menteri untuk dibincang draft ini, antara yang paling lantang menentang draft ini adalah ahli parlimen Bersatu. Kalau perkara itu diluluskan, empat ini akan hilang kerusi, akan berlaku PRK. Tetapi yang tolak adalah Bersatu. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tolak? Yang menarik, kenapa mereka tolak? Sebab dia orang beranggapan, itu saya kata, dia menang PRU 15. Tapi menang mungkin tak besar. Dekat situ dia boleh tarik sokongan daripada geng-geng sebelah yang dia anggap akan jadi pembangkang. PH lah dengan BN pada waktu itu. Tapi dia tak sangka, apa orang kata, senjata makan tuan. Dia tak sangka benda itu. Sebelum itulah tuan-tuan okay, kita nampak hari ni So Bersatu ni dia boleh kini salam dah lah kan? Boleh dah kira goodbye lah, selamat tinggal lah.
selamat jalan Romeo lah. Kan? Kira di penghujung nyawa lah. Tu saya kata Azmin entah ke mana, dia pun entah ke mana. Kan? Peja pun dah gaduh dengan geng-geng geng-geng Cikgu Bat dan sebagainya. So itu antara mereka lah. Sebelum saya pergi kepada cerita Mastura ni tuan-tuan, ni saya terlupa dia cerita ni tadi. Perak akan bekal air terawat ke Pulau Pinang. Perak akan membekal air terawat ke Pulau Pinang berikutan perjanjian dicapai semalam, kata Menteri Besar Perak Saharani Muhammad. Saharani berkata loji rawatan air yang baru dibina di Krian Utara Perak. Katanya perjanjian di antara dua negara itu juga akan memberi manfaat kerana ia akan menyelesaikan isu pengairan pertanian dan membekalkan air untuk taman teknologi tinggi yang sedang dibangunkan di kawasan Krian. Kerajaan Perak dan Pulau Pinang sudah mencapai kata persetujuan iaitu Perak akan membekalkan air terawat ke Pulau Pinang, bukan air mentah. Ia disebabkan yang pertama, memang kerajaan negeri sendiri tak memindahkan air ke utara Perak sebab kita nak membantu menyelesaikan masalah pengairan pertanian bagi utara Perak. Kedua, apabila PM mengumumkan cadangan penubuhan taman industri teknologi tinggi di Krian, barang mana kita juga memberi bekalan air mencukupi untuk tujuan perindustrian itu, katanya. Ketika ini, Sungai Muda yang mengalir dari Kedah membekalkan 80% keperluan air Pulau Pinang dan negeri tersebut sedang meneroka sumber air lain. Pentadbiran Kedah yang dikuasai PN menimbang untuk mengenakan baran 50 juta setahun untuk Pulau Pinang mendapatkan bekalan air di Sungai Muda. Okey. Di sini saya kata, pandai Perak, bodohnya Kedah. Okay. Dia tak salah Kedah nak jual air tu, tak salah. Boleh je. Perak pun jual. Air terawat yang Perak akan bagi kepada Penang ni pun adalah air yang akan dijual. Dia bukan air free. Tetapi sombongnya Sanusi, bukan Kedah, Sanusi pada waktu itu, dia kata, dah guna air kami bayar. Kalau saya jadi Sanusi, apa saya buat? Saya buat treatment plant. Bukan buat, pun dah ada dah treatment plant. Kita buat kerjasama dengan Penang, sign satu perjanjian atau buat satu treatment plant khas untuk nak proses air di Kedah tu untuk dijual kepada Penang. Nak cari musuh buat apa? Nak cari lawan buat apa? Dah boleh jual. Dia nak, entah-entah bukan 50 juta setahun, entah-entah lebih dah betul dia boleh jual dengan Penang sebab sudah dirawat. Tetapi ini orang tak ada akal, tuan-tuan. Perak dia nampak opportunity ni. Alang-alang kami dah salurkan air ke kawasan bersempadanan dengan Penang, kami ada air terawat, kami jual lah dekat Penang lebihan air. Kami pun dapat duit, kami dapat dana. Sekarang ini, dahlah air mentah tak diambil dah oleh Penang. Pendapatan mungkin tak dapat lah, daripada terlepaslah peluang Kedah lepas ni. Sebab Perak dengan Kedah ni, bagi saya tak tahu, mungkin tak kenal geografi, Perak Kedah ni, dia memang bersempadanan dengan Pulau Pinang. Kan dah hilang dah peluang. Yang kau pergi cari gaduh dengan Penang tu kenapa? Penang ni antara negeri terkaya di Malaysia. Kedah antara negeri termiskin di Malaysia. Ambillah peluang ini, wahai Sanusi, wahai. Lepas tu salahkan orang lain. Lepas tu dia nak tunjuk bangga. Tengok kita boleh claim. Itu air Kedah tu kita punya lah. Air Sungai Muda. Air sungai apa dah? Sungai itu kita punya lah. Sungai itu kita punya lah. Sekarang, ambillah sungai, air sungai kau tu. Kau nak boleh buat apa? Kepenggunaan untuk Kedah dah cukup habis lah. Banyak tu je lah. Tapi sekurang-kurangnya Perak dah dapat dah hasil dia. Kedah putih mata. Tu kadang-kadang tuan-tuan, taklah. Okey geng, alhamdulillah geng, kita dah dengar hujahan daripada Iswadi Moni dan kita boleh cakap dan kita boleh ulang, pengkhianat dikhianati, padan muka. Dan budak-budak dia, geng-geng dia pun, kita nampak perpecahan sedang berlaku di dalam Perikatan Nasional dan perpecahan sedang berlaku di dalam Parti Bersatu, dan kita boleh tengok rakan mereka, Parti PAS, sudah berdempil, sudah rapat dengan Atuk Saka Tun Dr. Mahathir. Hampa nampak tak? Setiap event, setiap perkara, malah baru-baru ni katanya perbincangan untuk calon Parlimen Kemaman, calon untuk pilihan raya kecil Kemaman. Baru ni Tun Dr. Mahathir pergi bertemu dengan Hadi Awang untuk berbincang. Berbincang soal apa? Of course lah, nak bawa Mahathir ke dalam sidang Parlimen. Sudah pasti nak kena menang menjadi calon di Parlimen Kemaman, dan kena menang barulah Mahathir boleh masuk ke dalam sidang Parlimen. Tapi Mahathir boleh buat apa lagi, kita nak tanya. Umur 98, boleh buat apa lagi?
Zaman kegemilangan dia dah habis. Hilang deposit, geng. Tapi ya, rakan sekutu dengan Muhyiddin, kita dah nampak perpecahan, orang panggil kerenggangan. Mereka dah renggang dah antara PAS dan Parti Bersatu. Dan kita boleh nampak sekarang ni, siapa yang bersama dengan PAS, PAS peluk. Hadi Awang, sebab apa? Kalau macam Tun Dr. Mahathir, kenapa dia pergi cari Hadi Awang? Kenapa dia tak cari Muhyiddin? Pertama kali dia pergi cari Hadi Awang, kenapa? Pasal dia tahu sokongan kepada parti PAS ni masih kuat dan ramai. Sebab tu dia pergi cari Hadi Awang. Kenapa dia tak pergi cari Parti Bersatu? Sebab Atuk Saka ni pun tahu sokongan kepada Bersatu ni kurang. Dan majoriti kursi yang kalah paling banyak Parti Bersatu. Jadi sebab tu Atuk Saka ni dia pergi jumpa dengan Hadi Awang dan berbincang pelbagai dan buat aktiviti, buat ucapan. Tapi walau ni dia pun boleh berbangga tengok Atuk Saka masih boleh berjalan, masih sihat, masih itu. Depa lupa ke apa? Arwah Ustaz Fadil Noor pernah bercakap dan pernah berdoa untuk Dr. Mahathir supaya dia panjang umur, dia boleh tengok kerosakan yang dibuat oleh tangannya, kerosakan yang dibuat oleh pemerintahan dia. Now kita boleh nampak last kerosakan yang paling teruk sekali adalah zaman Perikatan Nasional. Tak kiralah zaman Muhyiddin Yassin dan juga zaman Ismail Sabri. Kita boleh tengok sama aja. Zaman kerosakan, kehancuran, kebobrokan, rasuah, sakau, salah guna kuasa berlaku zaman Muhyiddin. Dan sebelum tu pun kita tahu mana zaman Najib, tahu mana selepas Mahathir, Pak Lah, Najib, lepas tu Mahathir balik. Cuba tengok zaman Pakatan Harapan, bagi projek kat anak-anak dia. Rafizi Ramli dedahkan. Tak ada lagi bentuk kabinet Pakatan Harapan 1.0, Mahathir dah meluluskan projek untuk anak dia, kan. Cuba apa tengok. Kan, kerosakan demi kerosakan orang tua ni buat. Tapi puak-puak PAS ni dah tahu dah dia maha zalim. Dialah disebabkan memali, dialah disebabkan itu. Tapi itulah, kita nak kata apa? Kan, puak-puak ni dia duk kata Melayu berpecah, Islam berpecah. No. Melayu tak berpecah, Islam tak berpecah. Hanya Melayu dan Islam tak undi parti PAS saja. Melayu dan Islam tidak undi Perikatan Nasional saja. Itu je hakikat, kan. Sampai hari ini, sampai saat ini, orang Melayu bukan 100% yang undi parti PAS. Bukan 100% yang undi Perikatan Nasional. So, hampa kena ingat tu. Dan kembali kepada Muhyiddin ni. Boleh tengok, hampa boleh tengok geng-geng mereka ni. Azmin Ali jarang keluarkan kenyataan. Peja pun jarang keluar kenyataan. Dan apa boleh tengok Cikgu Bat pun dia duk hentam Peja tu mana. Faizal Azumu. Duk hentam. Oh, ini Peja orang Anwar Ibrahim. Peja ni dia dah jadi musuh dalam selimut, dalam diam telah menyokong Anwar Ibrahim. Dan para pengkhianat ni, kan, geng-geng pernah khianat orang ni, Allah takkan senangkan hati mereka dan jiwa mereka. Allah akan bagi masalah aja di dalam kehidupan mereka. Sebab apa? Disebabkan perbuatan khianat mereka tu. Kena ingat, tak lama, sak aja puak-puak ni akan kena. Sak je nak abang pergi gampang. Jadi, kita tunggu dan kita lihat, pengkhianat tetap akan dikhianati. Pengkhianat ni majoriti di dalam Perikatan Nasional lah. Walaupun PAS hanya menang 18 kursi, tapi dia bersama dengan pengkhianat, dia mengkhianati mandat rakyat, menumbangkan Pakatan Harapan dan membagi sokongan kepada pengkhianat dan tubuh menjadi kerajaan pengkhianat. Tak lupa, kan, sebelum pembubaran parlimen hari itu, sebelum pilihan raya, PAS ada di dalam kerajaan walaupun hanya 18 kursi. Hari ini PAS ada 40 kursi. Allah tak izinkan PAS untuk ada di dalam kerajaan, dan Perikatan Nasional ada 73, 74 kursi pun Allah tak izinkan menang. Malah 2 kursi digugurkan asbab daripada rasuah membeli undi. Pilihan raya mereka tabung duit. Wallahi undi PAS.
kita tunggulah tengok yang hadiah awang punya kerusi pula ni macam mana. Dan last sekali rang undang-undang anti lompat parti, hampa pun ada dengar daripada Iswadi Bentang tadi dan juga daripada Khairi Jamaluddin pun dia ada cakap seorang rang undang-undang ni mudah cakap makan dirilah. Disebabkan depa waktu meluluskan rang undang-undang tu, depa ingat ahli-ahli parlimen selain daripada Perikatan Nasional tiba-tiba dia nak bagi sokongan kepada pihak Perikatan Nasional. So sebab itulah depa menentang, dan tiba-tiba sekarang ni orang depa sendiri yang bagi sokongan kepada kerajaan hari ni. Faham tak? Boleh je dia nak bagi sokongan, dia tidak bertentangan dengan anti lompat parti. Depa sebab depa ni berangan. Depa berangan waktu pilihan raya hari tu, pilihan raya macam selepas perbentangan dan meluluskan rang undang-undang tu, depa berasa depa boleh menang. Dan depa ingat nanti siapa-siapa daripada pihak pembangkang boleh je lah sokong kerajaan depa untuk sokong Perdana Menteri daripada pihak depa. Tahu-tahu geng-geng depa yang menyokong Anwar Ibrahim. Okey, inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak amat ampang tuan. Assalamualaikum.